Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma alihi al-kiram wa ashabil azam, sahibul hadzal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya alim allimna min ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhizna bima ta'lamuhu minna. Ya alim khalliqna bi khuluqin ilmin wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilm. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad nur al-muslimin sarin bi nurihi wa ala alihi wala hatin wa nafasin adama wasi'ahu ilmuka amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita buka lagi kitab Asas Akidah, sebab ketetapan daripada Majlis Takmir Negeri bahawa bulan 11 ini kita baca bab akidah. Jadi sebenarnya yang telah saya bincang dengan Cikgu Jalal, InsyaAllah bulan besok, minggu pertama kita baca kitab ni, minggu ketiga kita baca Tanbihul Ghafilin, insyaAllah. Baik. Kita dah baca itu daripada maksud iman, maksud al-mutauhid, sampailah kepada Islam, iman dan ihsan pada muka surat 21. Hari ini kita masuk yang pertama, iaitu rukun Islam. Rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang dah belajar ni, kita ulang ini tuan. Tapi ada juga dalam kitab ini beberapa kalimah-kalimah yang sukar untuk diterjemahkan, sukar untuk diterangkan. Jadi mana yang sukar tu saya baca lah. Yang penting kita faham bahawa akidah dan kitab ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam. Rukun berarti asas atau dasar. Rukun ni mencuba macam akar lah. Kalau nak lebih faham, iaitu rukun itu seumpama akar berada di asas atau dasar suatu pokok ataupun tumbuhan tersebutlah. Jadi akar kita rukun Islam ni, asas dia. Islam berarti penyerahan diri semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kita menyerahkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya yang telah kita ikrarkan setiap kali kita solatkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa matillahi rabbil alamin. Maksudnya solat aku, wa nusuki, ibadah aku, hidup aku, mati aku kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana diri kita ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam bermaksud asas atau dasar penyerahan diri, tunduk dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dengan
melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Itu maksudnya kita menyerahkan diri kita kepada Allah, maknanya kita mengikut segala apa yang Allah perintahkan dan kita meninggalkan apa yang Allah larang. Itu rukun Islam. Dalil nakli rukun Islam, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahajjal bait in istata' ilaihi sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini ketika mana Jibril alaihi salam datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman dan juga ihsan dan juga berkaitan dengan hari kiamat. Datangnya Jibril bertemu Nabi bukan sebab Jibril tak tahu. Jibril nak ajar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara tersebut. Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki yang sangat kacak dan cantik. Islam itu ialah engkau bersaksi sesungguhnya bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala, dan bahawa engkau bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram Mekah sekiranya engkau berkemampuan mengerjakannya. Disebut di situ mengerjakan haji di Baitullah jika berkemampuan. Kalau tak ada kalimah kemampuan tu kan parah kita. Memang kita kena pergi tiap tahun. Jadi ada di sana kalimah berkemampuan bagi diri kita. Kemampuan pun banyak tuan. Kemampuan itu selamat perjalanan pergi dan balik, selamat selamat, ada bekal yang kita tinggalkan untuk keluarga kita, ada bekal kita di sana, ada kenderaan pergi dan balik, itulah banyak dia punya kriteria kemampuan tersebut. Ini tambah lagi satu kan, kemampuan tak ada pun tapi ditambah apa lagi tuan, iaitu kota tak cukup kita dapat kota tu tak dapat lagi tak berak kan, ada kuten nak pergi tak boleh nak pergi. Kalau kita pergi tuan ada duit pergi Mekah confirm kena tangkap bisa terus. Ini tu masalah kota pula kan, kuota masalah lama lah pergi jam daftar 2015 tuan-tuan, itu 2015 pun saya daftar. Pun tak tahu, kita ingat bayar dia pergi. Upang daftarlah 2015. Pergi tahun 2107. Tak ada tidak ni. Anak saya Maksud pun umur dah 1 tahun. Allahu Akbar. Baik, rukun Islam ada 5 perkara, iaitu yang pertama. Saya baca. Rukun pertama mengucap 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah ialah pengakuan seseorang tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama tuan. Kalau nak solat kita diterima, nak puasa kita diterima, zakat kita terima, haji terima, syarat yang pertama itu perlu wajib ditunaikan. Selagi mana seorang itu tidak bergelar seorang Islam, maka segala perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara sedekah, apa-apa semualah yang dibuat solat kau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah pun setakat sedekahlah. Kalau dia contoh katakan
acung dekat gombau tu kan. Acung, siapa acung tak tahulah. Dia bayar zakat gombau. Ini dia pergi dekat Cikgu Jalal dia kata, ini zakat saya tahun ni. Tak terima. Dia mau ambil lah duit tu, kau lah kan. Dia nak bagi. Sedekah. Kita ambil lah. Duit ahad tu hanya terima sebagai sedekah, sebagai pemberian saja. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab dia bukan Islam. Kalau Islam baru diterima akan segala pemberian yang dia beri tersebut. Tapi Allah Maha Adil. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah. Walau macam mana banyak pun orang bukan Islam tu dia sedekah katakan yang baru ni sekumpulan apa Cino kaya-kaya ni pergi dekat Perak, derma dekat rumah anak yatim, tetap Allah balas dengan beri kekayaan semasa mereka dia kat dunia. Kita lihatkan dunia ni, kat dunia ni sekarang ni yang paling kaya siapa? Semua orang kafir. Sebab mungkin disebab kebaikan mereka kepada orang, menyebabkan Allah balas kebaikan tersebut semasa di dunia. Akhirat besok tak berak. Akhirat besok lombor dalam neraka. Itu lagi kan. Tapi Allah dah balik semua kebaikan yang mereka lakukan semasa dunia, kat dunia juga orang balik. Sebab kita kalau sedekah katakan tak kaya-kaya, jangan risau tuan. InsyaAllah kaya ke akhirat besok. Akhirat besok lagi penting daripada dunia. Dunia ni apa yang ada? Setakat macam tu. Syurga tu 100 kali lebih baik daripada dunia kita sekarang. Cuma kita je tak nampak. Kok bidadari tu hulu tangan ni kat langit dunia tuan, confirm kita tak kahwin dah. Kita kojab dari tu. Itu maksudnya. Dua kalimah syahadah menyebabkan seseorang itu diperaku dan dikenali sebagai muslim, orang Islam. Dua kalimah syahadah adalah anak kunci syurga. Seseorang itu wajib mengucapkan dua kalimah syahadah untuk menjadi seorang muslim. Kita bukan sahaja nak jadi seorang muslim, kita juga nak jadi seorang mukmin. Kita bincang itu kan. Muslim ramai ini. Ramai ini orang muslim tapi tak mukmin. Tak solat, tak puasa, tak ikut perintah Allah. Hanya nama sahaja sekadar, nama sahaja Islam, nama Fatimah ke, apalah, Rosli ke apa ke, nama Islam tapi perangai macam orang kafir. Itu masalah tu. Itu muslim, sekadar muslim. Macam orang Bosnia mainlah sebelum mereka sekarang ni seperti ada sekarang ni. Ketika mana sebelum mereka dibedil oleh orang Kutiar dan sebagainya itu, hidup mereka seumpama macam orang kafir. Tak kenal masjid, tak kenal Quran, nama Islam tapi tak hidup sebagai seorang Islam. Kita nak hidup sebagai seorang Islam dan hidup sebagai seorang mukmin, itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu wajib mengucap dua kalimah syahadah untuk menjadi seorang muslim. Kita digalakkan mengulang-ulang dan sentiasa memperbaharui ucapan dua kalimah syahadah. Sebab satu hari kita baca syahadah wali tuan 2, 4, 6, 8, 9 kali dalam solat fardu, tak termasuk solat sunat. Kau masuk sunat lagi elok kan. Mana 9 kali satu hari kita memperbaharui syahadah kita. Solat subuh sekali, zuhur 2 kali kan, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isyak kan 2 kali. Mana 9 kali satu hari kita sentiasa mengulang ucapan kalimah syahadah. Jadi ulangan tersebut sebagai untuk memperbaharui tajdid kita punya keislaman. Sebab kita tak tahu apa yang kita buat. Antara subuh sampai zuhur apa kita buat kita tahu.
Zuhur sampai asar pun kita buat, kita tahu. Jadi mana kita takut ada perkara-perkara yang menyebabkan iman kita cacat dan rosak. Jadi ucapan dua kalimah syahadah itu memperbaiki, memperbaharui akan iman kita. Kalau kita tak solat, langsung tak ada. Rugilah. Kalau kita tak solat, lagilah kita tak dapat mengecapi akan memperbarui iman. InsyaAllah. Dalil nakli mengucap dua kalimah syahadah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min wa anna jannata haqq wan naru haqq adkhalahu Allah al jannah ala ma kana minal amal." Maksud sesiapa bersaksi bahawa tiada Tuhan yang benarnya melainkan Allah yang tiada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya, dan Nabi Isa adalah hamba dan pesuruhnya dan kalimahnya Allah yang telah disampaikan kepada Sayyidatina Maryam, dan ia juga tiupannya roh daripadanya, dan sungguhnya syurga itu benar, sungguhnya neraka itu benar. Allah pasti masukkan dia ke dalam syurga sesuai dengan amalan yang dilakukan. Ini dalil tentang syahadah, kalimah syahadah. Matlamat mengucapkan dua kalimah syahadah. Pertama, melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala seperti taat dan patuh, melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Kedua, melaksanakan hak-hak Rasulullah seperti menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh ikutan yang baik. Itu adalah dalil bahawa kita ini merupakan pengikut Nabi Muhammad SAW. Menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Jadikan Nabi sebagai idola kita dalam kehidupan kita. Tak banyak sikit kita melakukan sunnah Nabi SAW. Dan pastikan tuan, satu hari kita salawat paling sikit sebanyak 100 kali. Paling banyak sukatilah berapa baik. Tak payah nak kira banyak tu. Buatlah 1,000 ke 2,000. Tapi paling sikit tuan-tuan, buatlah 100. Amal apa? Gunakanlah apa? Kita gunakan salawat Jibril. Itu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ringkas tu. Kalau Allahumma salli ala sayyidina panjang mana? Baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Buat setiap hari. InsyaAllah selawat kita itu akan menjadi syafaat untuk Nabi beri syafaat kepada kita pada hari kiamat, di mana kita amat memerlukan akan pertolongan Nabi SAW. Tiga, untuk memperbaiki diri menjadi Muslim yang sejati. Itu yang pertama, rukun Islam. Yang kedua, rukun mendirikan solat. Solat ialah ibadah yang terdiri daripada beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, ini assalamu alaikum. Itu ibadah solat. Ibadah yang kedua penting selepas syahadah. Sebab penting kerana apa? Kerana solat ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya solat. Zakat hubungan kita dengan manusia. Haji pun sama tuan. Hubungan Allah dan manusia. Jadi tuan, penting solat. Sebab solat pun kita lihat kesemua perintah Allah, macam haji, macam puasa,
macam zakat, semua Allah perintah itu dilaksanakan, disuruh melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Tidak dengan solat. Solat dengan apa? Dengan Allah jemput Nabi ke Sidratul Muntaha untuk menyerahkan amanat solat kepada Nabi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan dikatakan pentingnya solat dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Solat fardu wajib dilakukan 5 kali sehari semalam. Wajib fardu ain. Apa dia fardu ain kan? Apa dia fardu ain? Fardu yang diwajibkan ke atas setiap orang Islam. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah, kalau setengah dah buat, setengah terlepas. Contoh jenazah, menyegera jenazah, cukup imam Bilal tu siap mandikan jenazah tu, solatkan dia. Satu kampung dah terlepas dosa daripada dosa tidak menyerahkan jenazah sebab telah dilepaskan oleh imam Bilal dan siap. Yang solat jemaah ni, tuan mosa apa tuan ni? Sebab bila tuan solat jemaah, tuan telah melepaskan kampung seberang Batu Hampar. Penduduk dia lah, orang yang kat rumah tu semua sudah terlepas tanggungjawab fardu kifayah sebab tuan sudah melaksanakannya. Itu fardu kifayah. Fardu ain wajib atas setiap orang Islam. Solat itu wajib atas setiap individu muslim. Tidak ada alasan. Sakit ke, apa lagi tuan? Domam ke, tidak ada alasan di sisi Allah. Sebab Allah telah mendirikan kalau tak boleh bangun, solat secara duduk. Tak boleh berbaring. Tak boleh guna mata. Tak boleh akhir sekali guna hati kalau saudarlah. Wajib fardu ain atas setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang telah diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukallaf ialah orang yang berakal sempurna lagi balik iaitu cukup umur. Solat yang wajib didirikan adalah solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Dalil nakli mendirikan solat firman Allah Taala surah An-Nisa ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa idza ma'nantum fa aqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Dalil berkenaan dengan berzikir ataupun mengingati Allah. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Mana boleh berbagai-bagai cara untuk berzikir, berdiri ke ataupun duduk ataupun ketika mana kita berbaring. Itu semua boleh mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah solat itu dengan sempurna dan sebagaimana biasa. Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan seorang yang berimam yang tertentu waktunya. Baik. Itu dalil solat. Kepentingan mendirikan solat. Pertama, solat membezakan antara seorang muslim dengan kafir. Itu beza. Beza kita dengan kafir, solatlah. Itu sebab ada satu hadis tuan, hadis amaran kepada orang yang sengaja meninggalkan solat.
Hadis yang berbunyi man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa taraka meninggalkan solat ni sembahyang muta'ammidan secara sengaja. Tak nak sembahyang sengaja ya. Aku subuh tu kalau tidur subuh tu kan terus tidur tak bongkar-bongkar. Dia tahu tu. Faqad kafara jihara. Maka sungguhnya telah kafir nyata. Jadi kafir nyata di sini ulama telah membahaskan dengan dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa kafir di sini memang maksud dia adalah kafir nyata betul. Memang itu kafir lah, tak solat kafir. Ini satu pendapat yang sangat keras. Kok kena kita parah tu. Kalau hari ini beramai orang Islam Malaysia yang kafir. Kan apa kajian daripada Dr. Fadilah Kamsah, hampir dikata 80% umat Islam Malaysia tak kahwin, tak solat. Kata kahwin tak solat. Bayangkanlah ramai tak ramai orang tak sembahyang. Lekio ni orang namanya yang solat ke rumah meh kan. Tapi ramai orang yang tak datang kan. Doakan moga orang tuba berubah tu ialah. Jadi bayangkanlah kalau betul-betul lah orang yang tinggal solat itu kafir, parah. Parah kita. Ingat lu masa muda lu banyak solat tinggal. Ganti tuan. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa kafir di sini, kafara jihad di sini, kafir di sini bermaksud kufur nikmat. Ini pendapat yang sederhana. Orang itu tidak bila tersemayang tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Taklah kafir. Cuma dia tak bersyukurlah, tak bersyukur. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, jangan sekali kita meninggalkan solat. Ingatkan anak kita, orang rumah kita, cucu kita sembahyang. Kau tak sembahyang rogan kalau pagi tu. Susah benar ronjihan muka dengan air. Biar dia marah. Biar marah kat dunia tuan. Akhirat tu parah kita. Kalau kita tak kojut anak kita solat, kita biarkan dia tidur ya. Akhirat besok ko Allah tanya ke anak kita, kenapa tak solat? Abah dia salah. Abah saya tak kojut saya. Mampu kita kan. Diheret anak kita, heret kita masuk neraka Allah sebab kita tak kojutkan dia ketika subuh. Itu hal itu. Kita tak rasa sembahyang, tapi anak kita tu solat. Anak kita heret kita masuk neraka. Barang. Jadi kita jaga ku anfusikum wa ahlikum nara. Jadi jagalah ahli keluarga kita, diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jaga Kedua, salat dapat mencegah seseorang daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Tiga, salat mendekatkan diri seorang kepada Allah Ta'ala yang Maha Pencipta. Itu salat. Rukun ketiga, mengeluarkan zakat. Zakat ialah mengeluarkan sebagian daripada harta yang tertentu kepada orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu zakat. Kita keluarkan harta kita banyak, tuan-tuan. Harta yang dizakatkan tak banyak, sikit ya. 2% ya, 2.5% ya, sikit ya. Tapi ramai orang tak keluar. Kalau sikit mungkin dia keluar, kau banyak. Ni salah, bila duit bila rota terlalu banyak tuan, bila kena zakat dah tak nak keluar sebab sayang dengan duit kita. Padahal itu akhiratlah tu. Rota kita itu akan membelit diri kita seumpama ular yang membelit mangsa. Syarat wajib zakat fitrah ialah
Muslim, masih mempunyai makanan yang lebih dan masih hidup. Zakat terbahagi kepada dua. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan ke atas setiap Muslim yang cukup syarat-syaratnya. Zakat fitrah ni wajib atas setiap orang Islam. Wajib. Berapa orang tu? Semua wajib kita bayar zakat dia lah. Waktu yang paling afdal bayar zakat bila tuan? Waktu yang paling afdal iaitu sebelum imam sebelum imam sembahyang. Itu waktu paling afdal tu. Tapi nampak mana pula kan imam sembahyang kita tahan je. Tapi waktu yang wajib bila? Waktu yang wajib ialah selepas tenggelamnya matahari pada malam raya sampai sebelum subuh. Itu waktu yang wajib dikeluarkan zakat. Harus sepanjang bulan Ramadan. Baik. Jangan lupa tuan Macam kawan saya, kawan saya lupa bayar zakat. Dia cerita dengan saya. Dia bulan raya hari Jumaat, raya hari Khamis, hari Jumaat tu solat Jumaat, dia pergi Jumaat tu nampak poster zakat. Boleh fikir, lah tak bayar zakat. Qada lah. Zakat harta ialah zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, dan zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat pertanian, zakat saham, dan zakat pendapatan. Ini zakat. Kalau kita tengok poster yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam kan, zakat perniagaan atau wang simpanan, kalau duit tuan dalam apa? Dalam bank ada lebih kurang 22,000, wajib keluarkan zakat 25%. Kalau cukup haul, cukup setahun. Tuan simpan duit tu genap setahun, wajib keluarkan zakat sebanyak 25%. Dan nakli mengeluarkan zakat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Baqarah ayat 3, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah kamu akan salat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama orang-orang yang rukuk. Ini dalil zakat. Kepentingan mengeluarkan zakat. Zakat hendaklah dilakukan dengan ikhlas untuk membantu sesama Islam. 2. Zakat hendaklah dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 3. Zakat akan diagihkan kepada asnaf yang berhak menerimanya. Asnaf adalah golongan yang berhak menerima wang zakat, di mana seorang fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang yang terbelenggu, dewasa satu kuasa, ataupun keadaan ar-riqab, atau orang yang berhutang fisabilillah dan ibnu sabil. Jadi zakat yang maksudkan orang yang berhutang ni bukan berhutang kereta dah, bukan berhutang beli TV dah, tak. Ini yang maksudnya orang yang berhutang ialah apa? Orang tu memang hidup susah, duit memang tak ada. Orang miskin betul dia. Dia berhutang, katakan dia pergi ke kedai beli boreh, beli bawang, untuk keperluan asas maksud dia. Boreh, makan asas. Boreh, gula, apa lagi yang diberikan dalam keperluan asas, dan dia beli benda tersebut dengan hutang. Jadi dia boleh mohon kepada pusat zakat untuk menyelesaikan hutang dia membeli barang-barang tadi. Syarat dia miskin. Tu ketiga, asnaf yang wajib menerima zakat. Keempat, zakat menjadikan harta bertambah berkat.
5. Zakat dapat membersihkan diri daripada dosa. 6. Zakat membantu ekonomi umat Islam. 7. Zakat dapat mengeratkan silaturahim. Baik, rukun yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Lafaz puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana hadizatin lillahi ta'ala. Saya aku puasa esok hari saja aku puasa esok hari kerana menunaikan fardu bulan Ramadan. Ini kerana Allah Ta'ala. Dan nakli mengerjakan puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dengan membanyakkan ibadah seperti baca Quran, solat tarawih, beristighfar, bersedekah dan lain-lain. Bila puasa ni tuan, banyakkan beramal ibadah. Sebab amal ibadah yang kita buat pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan dilipat ganda, kalau kita melakukan dosa pada bulan Ramadan, dosa kita juga akan, dia punya balasan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi berhati-hati dalam melakukan dosa. Buat dosa dalam bulan Ramadan, kalau boleh tinggalkan. Kita hendaklah mengerjakannya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. 3. Berpuasa dapat menimbulkan rasa kehambaan di sisi Allah Ta'ala. 4. Berpuasa dapat menunjukkan sifat syukur atas nikmat yang dikurniakan. 5. Berpuasa juga dapat menyihatkan tubuh badan. Itu hikmah ataupun kebaikan berpuasa di bulan Ramadan. Kamu tahu tu. Baik, yang terakhir, rukun yang kelima, sebelum kita masuk rukun iman. Kelima, menunaikan haji. Haji ialah menuju ke Baitullah Kaabah. Bagi melakukan ibadah haji dengan syarat-syarat yang tertentu. Menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima selepas mengeluarkan zakat. Semua umat Islam dari seluruh dunia datang berkumpul di Mekah untuk melakukan ibadah haji. Ramai. Dan nakli mengerjakan haji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajj wal umrah lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hajj wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hajj mahillah faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fadyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa iza amintum faman tamatta'a bil umrah ila hajj famastaysara minal hajj faman lam yajid fa siyamu salati ayyam fil hajj wa sab'ina idza raja'tum tilka asyrun kamilah dzalika liman lam yakun lahu anu hadzal masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maksud dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakan ketika kamu sedang ihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang mudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul seperti sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka siapa dari kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya dan ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah ataupun menyembelih dam. Itu dalil haji. Sikit tu. Ini panjang. Kemudian bila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka siapa yang mahu menikmati kemudahan
dengan mengerjakan umrah dan terus melakukan itu hingga masa mengerjakan ibadah haji. Bila ia melakukannya, benda wajib ia menyembelih dam yang mudah didapati. Dam ni denda denda. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa kerja haji dan 7 hari lagi bila kamu kembali ke tempat masing-masing. Sebab itu 10 hari cukup sempurna. Hukum inilah bagi yang tidak tinggal menetap di sekitar yang haram, dan adalah kamu bertakwa kepada Allah. Mengetahuilah maksudnya Allah Maha berat berasa berhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Nah, akhir hikmah ataupun kebaikan menunaikan haji. Yang pertama, antara hikmah besar ibadah haji adalah membersihkan diri daripada dosa. Kedua, ialah simbol tanda penyatuan umat Islam seluruh dunia. 3, menimbulkan rasa keinsafan. 4, orang yang haji adalah dikira sebagai tetamu Allah. 5, menunaikan haji dengan penuh keikhlasan dan rasa rendah diri. 6, melaksanakan kaedah pelaksanaan haji yang betul, menepati rukun dan syarat-syaratnya. 7, mengambil iktibar dari pelaksanaan haji untuk dijadikan panduan dan kehidupan selesai rukun iman, sekadar peringatan sahaja. Ini termasuk di antara perkara-perkara dalam akidah yang perlu kita ketahui. Itu 3 itu rukun iman, Islam, ihsan. Yang pertama ini kita belajar tentang rukun iman. Tuan-tuan dah tahu dah. Kita cuma mengulang saja. Semoga Allah mentaufikkan kita atas perkara-perkara tersebut insya-Allah. Ada soalan tak? Kalau wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا علم كل علوم، يا سميع دعاء المظلوم، لا تجعل في مجلسنا شقي ولا محروم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.